Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula bagi ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-15. Sekejap ya. Okey. Jadi untuk ayat yang ke-15 ni saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Yang bermaksud, dan selain itu diedarkan kepada mereka, yakni ahli-ahli syurga itu oleh pelayan-pelayannya, akan bijana, yakni bekas daripada perak, dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca yang nampak jelas akan isinya. Baik, berdasarkan pada ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan bagaimanakah keadaan golongan al-abrar ketika mana mereka mengecapi dan mendapatkan layanan serta khidmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka melalui nikmat-nikmat syurga yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala buat mereka. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan di antara nikmat dan khidmat yang diberikan kepada golongan abrar dan ahli syurga itu, yang pertamanya kita lihat, kita pergi kepada tafsir ringkas terlebih dahulu. Yang pertamanya adalah nikmat tawaf, berdasarkan perkataan wa yutafu alaihim. Pertama, Allah anugerahkan pada mereka nikmat tawaf. Apa makna tawaf dekat sini? Iaitu mereka sentiasa diiringi dan dikelilingi oleh para-para pelayan, yakni para-para pelayan yang sentiasa berada di samping mereka, mengiringi mereka dan bersiap siaga dan bersedia untuk memberikan kepada mereka apa sahaja keinginan dan juga nikmat yang dikehendaki oleh mereka. Ini salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga. Ya, maknanya ke mana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada, mereka akan sentiasa dilayani. Pelayan mereka sentiasa berada di samping mereka dan mereka boleh mendapatkan khidmat layanan daripada pelayan syurga itu bila-bila masa sahaja, dalam keadaan apa sahaja. Ini salah satu daripada nikmat ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kita hari ini nak layanan, kita bukanlah ada setiap masa pelayan yang melayan kita,
yang melayan kerenah kita, yang menyiapkan pakaian, makanan, minuman dan segala keperluan kita, baik keperluan yang zahir ataupun keperluan yang batin. Ya, termasuklah para ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan pelayan dekat sini selain daripada wildan adalah merupakan haurul ain, yakni bidadari yang sentiasa bersedia untuk memberikan layanan kepada ahli syurga, dan wildan, para lelaki yang sentiasa muda yang disebutkan dalam ayat Quran, la yarawna fiha, tidak kamu melihat pada mereka itu sifat tua, ya, melainkan sentiasa dalam keadaan muda, akan sentiasa berada di samping mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan bi'aniyatin min fiddah, iaitu diberikan kepada mereka yang disebutkan sebagai perhiasan, ya, perhiasan dan kemewahan. Nikmat pertama, sentiasa dikelilingi oleh pelayan yang memberikan khidmat dan layanan apabila mereka memerlukan di mana sahaja, sentiasa tersedia. Nombor dua, Allah memberikan nikmat kemewahan dan nikmat kemegahan kepada ahli syurga. Berdasarkan pada ayat ini, Allah sebut ada dua jenis kemewahan dan juga kemegahan yang Allah berikan pada mereka. Yang pertama adalah aniyah. Aniyah, dia punya plural dia adalah al-awani. Aniyah ni maknanya singular, mufrad. Jamak dia, plural dia adalah awani. Aniyah ni maknanya satu bekas minuman ataupun satu bekas minuman, sama ada merujuk kepada cawan ataupun merujuk kepada teko, atau merujuk kepada bekas makanan yang diletakkan makanan-makanan utama. Ini dipanggil aniyah. Termasuklah pinggan, mangkuk. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda sebut dalam hadis sahih, la tashribu fi aniyati adz-dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Kata Nabi SAW, janganlah kamu makan daripada bekas. Nampak Nabi kata aniyah. Janganlah kamu makan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Nabi larang. So bekas ni maknanya pinggan, mangkuk, teko, ataupun bekas yang besar, periuk dan sebagainya lah. Ini yang mana Allah tunjukkan bagaimana kemegahan dan juga bagaimana kemewahan yang dinikmati oleh ahli syurga itu, sehinggakan bekas minuman mereka, bekas pinggan mangkuk mereka, semuanya daripada perak. Semuanya daripada perak. Ini adalah nikmat yang Allah beri kepada golongan abrar. Tapi kalau golongan muqarrabin, bekas minuman, makanan, periuk mangkuk mereka itu Allah berikan dalam bentuk emas. Bukan lagi perak, tetapi emas. Kemudian dalam ayat ini kita tengok antara bentuk kemewahan dan kemegahan lagi yang Allah anugerahkan. Allah sebut wa akwab. Akwab ni plural kepada perkataan kub. Kubun. Kubun ini dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada makna iaitu gelas yang besar. Gelas yang besar yang dihidangkan dan dituangkan padanya arak. Macam kalau siapa biasa tengok dekat bar, dekat bar biasanya dia ada satu jug, satu jug ataupun satu gelas yang besar yang dituangkan padanya arak, untuk peminum arak itu agar dia mendapat kepuasan daripada arak tersebut. Jadi dalam syurga Allah Ta'ala kata ahli syurga juga akan dapat menikmati minuman arak daripada akwab. Tapi yang menariknya,
cuba kita perhati tafsir dekat sini sebelum kita lanjutkan pada tadabbur. Yang menariknya, perkataan aniyah Allah sebut secara singular, mufrad. Maknanya satu bekas pinggan, satu mangkuk daripada perak. Tapi bila sebut tentang gelas arak, Allah Ta'ala tak sebut wakubin. Tapi Allah sebut wa'akwabin. Akwab adalah plural atau jamak bagi perkataan kubun, yakni satu jug. Jadi maknanya kat sini dalam erti kata yang lain maknanya berjag-jag. Maknanya penuh jag-jag. Ya, gelas-gelas besar yang dituangkan padanya sentiasa penuh air-air arak. Kenapa dalam bekas makanan, bekas mangkuk Allah sebut singular, tapi bila sebut tentang bekas minuman arak Allah sebut dalam keadaan jamak? Maka di sinilah para ulama menghuraikan tafsirnya. Pertama, Allah SWT berdasarkan ayat ini kata para ulama, setiap hidangan yang dihidangkan kepada ahli syurga, contoh satu pinggan makanan dihidangkan dengan beberapa jak arak. Itu maksudnya. Contoh satu dish ada banyak jenis arak dihidangkan. Mungkin 3 gelas sebab akwab ni dia plural. Minimum plural dalam bahasa Arab adalah 3. So seolah-olahnya kata para ulama tafsir, maknanya satu hidangan makanan yang dihidangkan bekasnya daripada perak atau daripada emas kepada ahli syurga, dihidangkan bersama satu pinggan itu daripada perak atau emas dengan 3 jak daripada emas ataupun perak minuman arak. Satu mangkuk makanan 3 jak arak. Satu pinggan makanan 3 jak arak. Maknanya setiap makanan yang dihidangkan kepada mereka akan diiringi dengan bergelas-gelas minuman arak. Bergelas-gelas minuman arak. Biasanya normalnya kita kalau hidup kat dunia, satu bekas makanan, pinggan, kita akan iringnya dengan satu cawan atau satu gelas air. Kita tak biasa makan satu pinggan, 3 cawan air. Tetapi di dalam syurga, satu bekas hidangan makanan dihidangkan dengan 3 gelas besar arak, kerana di sini nak menunjukkan kelazatan, kesedapan dan tidak memabukkan dan juga merosakkan akal akan arak itu tadi. Itu maksudnya. Maknanya bila setiap ahli syurga menikmati satu hidangan makanan daripada syurga dalam satu pinggan ke, dalam satu mangkuk ke, dalam satu bekas besar ke, mereka di samping itu akan melengkapkan kelazatan, kenikmatan hidangan mereka itu dengan mereka meminum 3 gelas jak arak yang penuh, bahkan lebih. Kerana ketika itu arak itu tidak lagi memabukkan mereka, tidak akan lagi meloyakan mereka sampai mereka muntah balik apa yang mereka makan. Bahkan arak itu akan menjadi penutup kepada kelazatan dan kenikmatan akan nikmat makanan dan minuman yang dikecapi oleh ahli syurga itu. Maknanya setiap kali makan, ahli syurga akan tutup makanannya itu dengan minuman arak. Kerana minuman arak itu melengkapkan, menyempurnakan kelazatan makanannya itu tadi. Makanan tu pun dah lazat dah, tapi nak melengkapkan dan nak menyempurnakan, lalu dinikmati bersama makanan itu adalah minuman arak yang segar, yang tidak memabukkan dan sangat lazat. Yang Allah sebut dalam surah Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak mereka akan pening kepala atau mabuk ketika mana mereka menikmati minuman arak tersebut. Okay, ini adalah berkenaan dengan tafsir yang boleh kita ambil pada ayat yang ke-15. Sekarang ni kita nak lanjutkan pada tadabburnya. Yang pertama kita lihat dekat sini,
Yang pertama, nikmat kemuliaan kedua adalah mendapat layanan daripada para pelayan syurga, yakni wildan. Para pelayan syurga, yakni wildan. Baik. Okey. Okay, kita tengok kat sini. Yang pertama dekat sini adalah merujuk kepada kita mengenai nikmat yang kedua. Nikmat yang pertama saya dah sebut daripada ayat sebelum ni ya. Kita dah bincangkan. Sekarang ni Allah cerita pada kita nikmat kemuliaan. Nikmat kemuliaan pertama kita dah bincang pada ayat yang sebelum. Sekarang ni nikmat kemuliaan yang jenis yang kedua yang Allah berikan adalah layanan daripada para pelayan syurga, yakni wildan. Para pelayan syurga, yakni wildan. Ya, para pelayan syurga yakni wildan. Baik. Ini adalah antara kemuliaan yang Allah beri kepada ahli syurga. Bukan sekadar Allah mengurniakan kepada mereka nikmat kelazatan dan kenikmatan di dalam syurga yang mereka dapat mengecapinya apa saja yang mereka inginkan, tetapi Allah tambahi kemuliaan itu dengan menciptakan bagi mereka para pelayan. Menciptakan bagi mereka para pelayan di dalam syurga, para penghibur kepada mereka, para pemberi khidmat kepada mereka di dalam syurga. Walhal dalam syurga ni, kalau kita nak makan pun kita order, dia dah siap. Tak perlu kita pergi masak, tak perlu kita panggil waiter. Dia dah siap. Ya, maknanya apa-apa saja nikmat yang kita ingin kecapi, yang kita ingin dapatkan, kita akan dapatkannya dalam keadaan tidak perlu penat, tidak perlu lelah, tidak perlu usaha. Tetapi dalam keadaan macam itu pun Allah tetap memuliakan ahli syurga dengan menyediakan bagi mereka yang dipanggil sebagai servis. Allah bagi kepada mereka sebagai servis, iaitu adanya makhluk yang Allah ciptakan untuk memberikan khidmat atau servis kepada mereka, layanan pada mereka pada setiap kali mereka ingin mengecapi nikmat apapun. Ini kelebihan, kemuliaan yang Allah beri. Okay, sekarang ni kita nak tengok apa perbincangan para ulama berkenaan dengan wildan ini. Ya, kalau kita tengok dalam suratul Waqi'ah, Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang wildan ini. Ya, Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang wildan. Seperti mana firman Allah, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Sentiasa akan mengiringi untuk memenuhi kehendak ahli syurga itu adalah wildan, para pelayan syurga yang mukhalladun, yang sentiasa muda dan tidak akan tua. Pertama, ada 4 pandangan ulama dalam hal ini. Ada 4 pandangan ulama dalam hal ini. Yang pertamanya, ulama yang berpendapat wildan itu adalah anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum balik. Maknanya siapa-siapa yang memiliki anak, kemudian anak tu meninggal dunia sebelum akil balik, yakni sebelum dia mencapai umur balik dia, ya, dia meninggal dunia, maka bila dia bangkit di hari akhirat, dia akan memberi syafaat kepada ibu ayahnya dulu. Kemudian bila dia dah masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala akan melantik kanak-kanak seperti ini untuk menjadi wildan. Jadi maknanya menjadi ketua para pelayan di dalam syurga. Ya, ketua para pelayan di dalam syurga untuk melayani semua ahli-ahli syurga yang lain yang berada dalam syurga itu. Okay, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, para ulama mengatakan wildan ini adalah anak-anak orang kafir
yang meninggal dunia atas fitrah. Maknanya anak orang-orang kafir yang meninggal dunia sebelum dia baligh atau meninggal dunia sebelum mereka membuat keputusan setelah baligh untuk mengikuti agama ibu ayah mereka. Mana-mana anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum baligh, sebelum dia boleh membuat keputusan agamanya atau akidahnya, maka mereka ini kalau meninggal akan bangkit di hari akhirat. Mereka dikira mati atas fitrah dan Allah akan lantik mereka menjadi wildan. Yang ketiga, pandangan yang ketiga, para ulama kata, siapakah wildan itu? Wildan itu adalah ashabul a'raf. Ashabul a'raf yang tiada lagi pahala untuk mereka diberikan ganjaran oleh Allah, dan tiada lagi dosa yang boleh untuk Allah hukumi atasnya. Jadi Allah Ta'ala akan lantik ashabul a'raf ini untuk menjadi pelayan di dalam syurga. Kenapakah mereka diberi gelaran ashabul a'raf? Pertama, al-a'raf tu maknanya dinding yang memisahkan antara syurga dan neraka. Dinding yang memisahkan antara syurga dan neraka namanya al-a'raf. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata, wa bainahuma hijab. Antara syurga dan neraka tu ada hijab, ada pemisah. Apakah pemisah itu? Namanya a'raf. Siapa yang balik ke akhirat setelah Allah timbang amalan dia, amalan baik dia 50, amalan jahat dia 50, sama banyak baik dan buruknya, dia tak boleh pergi ke syurga kerana ada dosanya 50%. Dia tak boleh diazab dalam neraka kerana ada kebaikannya 50%. So apa Allah Ta'ala buat pada ashabul a'raf ni? Kata para ulama yang berpendapat pandangan ketiga, Allah tukar mereka menjadi wildan. Bila mereka nak masuk syurga tak boleh, masuk neraka pun tak boleh. Allah nak bagi mereka rasa juga nikmat syurga tu. Allah cipta mereka menjadi para pelayan. Kemudian Allah masukkan mereka dalam syurga. Cuma mereka masuk dalam syurga bukan untuk mengecapi nikmat syurga, tetapi untuk melayani ahli syurga. Sebab tu janganlah kita ni tergolong di kalangan orang yang sama banyak baik dan buruk. Walaupun dapat masuk syurga, tapi kita tak dapat mengecapi. Kita hanya menumpang dalam mengecapi dan kita hanya memberikan khidmat kepada ahli-ahli syurga yang berada di dalam. Dan yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, yang keempatnya adalah wildan itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan secara semula jadi. Dia bukan manusia daripada bumi. Dia makhluk yang baharu, macam Allah ciptakan bidadari. Bidadari bukannya daripada manusia yang datang daripada bumi. Tapi bidadari adalah makhluk yang Allah cipta dengan sendirinya. Dia berasal daripada syurga dan dia akan bersama dengan ahli syurga. Macam tu juga wildan. Wildan ni ada ulama kata Allah ciptakan lelaki-lelaki di dalam syurga dan wanita-wanita di dalam syurga, yang ini termasuk bidadari, yang daripada syurga. Mereka ni bukan manusia yang pernah hidup kat dunia. Mereka daripada syurga, cuma Allah cipta mereka adalah untuk ahli syurga. Jadi mana-mana wanita yang tidak berkahwin, yang meninggal dunia dalam keadaan tak pernah berkahwin, ya, ataupun meninggal dunia dalam keadaan berseorangan, tidak ada pasangan, ya, tidak ada jodoh dan sebagainya. Begitu juga lelaki, ya. Begitu juga lelaki, bukan perempuan saja, termasuklah lelaki. Bila mereka balik dan pulang di akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan, merezekikan bagi mereka
pelayan-pelayan syurga yang bernama wildan. Ya, mereka akan berkahwin dengan wildan, ya, sama ada lelaki ataupun wildan daripada kalangan perempuan. Tapi kalau sesiapa di kalangan ahli syurga yang pernah berkahwin ataupun yang belum pernah berkahwin juga, mereka tetap dianugerahkan oleh Allah Ta'ala akan bidadari. Ya, akan bidadari. Dan itu antara pandangan para ulama mengenai siapakah wildan. Sekarang ni kita tengok pengajaran yang kedua. Nikmat perhiasan pada setiap peralatan makanan dan minuman serta kecantikan dan pakaian. Pada ayat yang ke-15 ini juga Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, selain daripada Allah Ta'ala cerita dekat kita tadi, saya sebut dalam tafsir tadi kan ada dua nikmat. Satu nikmat pelayan yang mengelilingi kemahuan kita. Kedua nikmat perhiasan dan kemegahan. Kemewahan dan kemegahan. So pengajaran kat sini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya nikmat, kecantikan, perhiasan, kemegahan yang tertinggi adalah nikmat di dalam syurga. Ya, maknanya di sini menunjukkan kepada kita antara nikmat dunia dan nikmat syurga, maka nikmat syurgalah lebih tinggi kemegahannya, lebih tinggi kemewahannya, lebih sempurna nikmatnya dan lebih agung kemuliaannya dan juga kedudukannya jika ingin dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Jika nak dibandingkan dengan nikmat ada di dunia ini, sudah pastilah nikmat dalam syurga itu adalah merupakan nikmat yang tertinggi dan teragung. Maka dekat sini menunjukkan pada kita nikmat perhiasan. Pertama, pengajaran ini nak menunjukkan ahli syurga bukan sekadar mendapat nikmat layanan. Yang mana layanan ni lebih kepada fizikal, lebih kepada emosi. Tapi yang kedua yang Allah Ta'ala bagi ahli syurga untuk mengecapi adalah nikmat perhiasan, nikmat kecantikan. Maknanya dalam syurga nanti, ahli-ahli syurga akan sibuk berhias. Ahli-ahli syurga akan sibuk untuk mencantikkan diri mereka, menghiaskan diri mereka kepada pasangan-pasangan mereka. Ya, menghiaskan diri mereka kepada pasangan-pasangan mereka. Ini adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan, iaitu nikmat perhiasan pada setiap peralatan makanan dan minuman. Maksudnya setiap bekas makan, bekas minum, bekas kita letak apa-apa simpanan, bekas untuk kita gantung tempat baju ke, gantung apa ke, semuanya Allah Ta'ala buat daripada az-zahab wal fiddah. Dua ni. Pertama, Allah Ta'ala buat ia daripada zahab. Zahab ini adalah merujuk kepada emas. Yang kedua, Allah Ta'ala buatkan juga untuk mereka al-fiddah. Al-fiddah ini maknanya adalah perak. Maknanya adalah perak. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahawasanya sebaik-baik perhiasan dan sebaik-baik kecantikan adalah kecantikan di hari akhirat dan kecantikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam syurga. Bukanlah kecantikan seperti mana yang ada di atas muka bumi ini. Saya lupa nak highlightkan di sini. Bentuk kemewahan yang Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga itu. Ada beberapa bentuk kemewahan yang Allah berikan. Yang pertama, kemewahan yang Allah berikan kepada makanan dan minuman ahli syurga. Kemewahan yang pertama adalah kemewahan yang Allah Ta'ala berikan pada makanan dan minuman mereka. Maknanya ahli syurga
apabila mereka berada dalam syurga, makanan mereka ni bukan sekadar makanan, tapi makanan yang dihiasi. Sebab tu kalau kita biasa pergi makan kat tempat-tempat yang mahal-mahal, yang mempunyai kedudukannya, standardnya, bintangnya, menunjukkan pada kita bahawasanya makanan yang hebat-hebat ni biasanya dia bukan makanan yang kosong, tapi makanan yang ada hiasannya. Didekorasikan makanannya, dihiaskan makanannya, ya? Bukan sekadar dia masak letak tanpa hiasan. Maknanya nak katakan dalam syurga ni, perhiasan itu ada di mana-mana sahaja. Pada makanan dan minuman, pada pakaian, pada alat kecantikan, perhiasan pada apa lagi? Kepada ruang dalam syurga, perhiasan pada tempat baring, perhiasan pada tempat duduk, almost semua, bukan almost dah, semua yang ada dalam syurga tu dia bukan sekadar disediakan, tetapi disediakan dalam keadaan yang amat mewah kerana diikuti dengan hiasan-hiasan yang serba mewah. Inilah nikmat syurga, Masya Allah. Sampai peringkat pada sekecil-kecil benda pun akan dihias. Ya, akan dihias. Sehingga kan dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi menyatakan bahawasanya tempat kamu menggantung saut. Saut ni apa dia? Saut ni dalam bahasa Arab tongkat. Bagi ni sebut tempat kamu menggantung tongkat. Tongkat ni sebahagian daripada perhiasan lah. Ya. Tempat kamu menggantungkan tongkat di dalam syurga itu dihiasi dengan hiasan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan tempat nak gantung tongkat je. Kalau kat rumah kita ni tempat gantung tongkat ni tak ada nilai mana pun. Ya, lainlah tempat menyimpan barang kemas, tempat menyimpan benda-benda yang berharga, peti besi, yang tu ialah. Ini tempat gantung tongkat. Ahli syurga tu dihiasi dengan hiasan yang lebih baik, yang lebih mahal nilainya daripada dunia dan isi. Bayangkan. Sampai begitu sekali pada makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka dan sebagainya, sentiasa dihiasi oleh Allah Ta'ala di dalam syurga itu. Dan yang keduanya, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bukan sekadar perhiasan itu, tetapi ayat ini juga menunjukkan kepada kita adalah berkenaan dengan kecantikan, kesempurnaan kecantikan. Maksudnya dalam syurga bukan sekadar ada hiasan, tapi hiasan tu adalah hiasan yang sangat cantik dan sangat mengkagumkan, dan hiasan itu adalah merupakan hiasan yang tidak pernah ditatapi dan tidak pernah dilihat oleh manusia, yang mampu difikir oleh manusia oleh akalnya ataupun oleh oleh akalnya, ataupun boleh dihitung melalui kecantikannya. Itu adalah nikmat yang Allah SWT berikan. Baik. Yang ketiga, tadabbur yang boleh kita ambil adalah nikmat yang sentiasa tersedia. Sentiasa saya siap. Nikmat yang sentiasa tersedia dan siap siaga, serta kesempurnaan yang memuncak pada setiap kurniaan Allah Ta'ala. Tadi bukan sekadar Allah muliakan dalam bentuk setiap benda Allah hiaskan, kemudian Allah cantikkan semua keindahan dalam syurga itu, sehingga wajah ahli syurga itu pun, fizikal mereka, maknanya dalam syurga ni sentiasa berhias. Kerana dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana
Baginda menyatakan wa annal jannata la tatazayyanat kama zuyyinat bihi as-sama'u wal ard. Sesungguhnya syurga ini akan sentiasa dihiasi. Maknanya dia syurga ni sentiasa akan menghiaskan dirinya setiap masa. Seperti mana Allah telah menghiaskan langit dan bumi. Selagi mana kita tengok langit dan bumi ini Allah hiaskan dengan bintang, bulan, awan dan pelbagai lagi. Dan bumi ini Allah hiaskan dengan bermacam-macam pokok, tanaman, bunga, keindahan yang bermacam-macam. Maka syurga itu lebih daripada itu. Kata para sahabat melalui dalam satu riwayat Ahmad mengatakan bahawasanya syurga ini sentiasa akan menghiasi dirinya kepada ahli syurga itu daripada setiap keadaan dan juga pada setiap masa dengan perhiasan yang sempurna dan sebaik-baik ganjaran serta kurniaan. Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita nak tengok pada ayat yang ke-16. Baik, kita baca pada ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang bermaksud keadaan bekas makanan dan minuman mereka. Aniyah tadi disebut ni. Bekas makanan atau akwab minuman arak mereka itu, keadaan bekas mereka yang perak itu umpama kaca. Qawarir, qawarir kaca ataupun qawarir ini juga merujuk kepada makna berlian. Sebahagian ulama menafsirkan maknanya kaca, sebahagiannya menafsirkan maknanya berlian. Sedangkan bila kamu memegangnya, kamu mendapati ia perak. Tapi setiap kali kamu nak menikmatinya, nak minumnya, nak gunakannya, nak angkatnya, dia kelihatan seperti mutiara dan kaca. Bila letak, bekas minuman tu bila letak, berada di tempatnya, kita tengok dia seperti perak. Tapi bila kita ahli syurga pegang dia, ahli syurga angkat dia, ahli syurga nak minum dia, ahli syurga melihat gelas daripada gelas daripada perak itu tadi kelihatan bertukar menjadi seperti mutiara kaca yang transparent. Itu yang disebutkan oleh ulama para ulama tafsir. Pelayan-pelayan itu pula, maknanya pelayan yang menyediakan khidmat minuman apa semua ni, menentukan kadar isi, maknanya menentukan berapa kadar yang perlu diisi makanan atau minuman kepada ahli syurga, supaya nak mengelakkan daripada wujudnya pembaziran ataupun sesuatu yang tidak diperlukan oleh ahli syurga itu. Ini adalah salah satu daripada kelebihan dan keistimewaan nikmat yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dijangka-jangkakan oleh manusia. Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada tafsir ringkas dulu, kemudian baru kita pergi langsung kepada tadabbur untuk ayat yang ke-16. Baik, yang pertama sekali kita tengok para ulama kata qawarir. Apakah makna qawarir? Para ulama menafsirkan qawarir maknanya adalah berlian yang bersinar dan kelihatan ia seperti kaca yang bercahaya. Kelihatan ia seperti kaca yang bercahaya. Maknanya yang shining lah.
yang berkilau, yang bersinar, dia kelihatan seperti itu. Ya, dia kelihatan seperti itu, iaitu itu yang dinamakan sebagai qawarir. Ya, itu dinamakan sebagai qawarir. Baik. So saya ulang, yang pertama, qawarir itu makna apa? Qawarir itu maknanya adalah mutiara yang kelihatan seperti kaca. Maka di sini menunjukkan pengajaran kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan segala keindahan di dalam nikmat syurga itu kepada ahli syurga untuk menghiasinya. Maknanya setiap kali ahli syurga berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan hiaskan nikmat yang sedang mereka kecapi dalam syurga itu sehinggalah nikmat itu berubah menjadi nikmat yang lain. Maknanya seolah-olah di syurga ni satu nikmat yang dia pakai, dia dapat kecapi 2 ke 3 nikmat. Umpama contoh, bila Allah Ta'ala sebut bekas makanan mereka, periuk mereka daripada emas ataupun daripada perak. Tetapi bila ahli syurga tu dah pakai gelas, dah pakai pinggan makanan tu, bila mereka dah ambil, mereka dah pakai, mereka kelihatan sewaktu makan, bekas yang daripada emas ataupun perak itu telah pun Allah tukarkan ianya. Maknanya Allah Ta'ala sudah menukarkan ianya menjadi sebuah kaca. Ini tak tahu betul ke tak, sebuah kaca. Maknanya dia kelihatan seperti berlian. Walhal bila kita letak dia, kita nampak dia seperti perak. Bila kita angkat dia, kita nak minum air yang berada dalam ni, kita nampak gelas dia sangat jernih, sangat transparent, boleh nampak apa yang berada di luar gelas itu dengan keadaan gambaran yang sangat cantik. Tetapi Allah SWT boleh jadikan bila mereka angkat saja gelas itu, mereka hendak meminumnya atau menikmatinya, serta-merta Allah Ta'ala menukarkan emas menjadi berlian ataupun kelihatan seperti kaca. Inilah hebat dan ajaibnya kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli-ahli syurga. Okay. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, qaddaruha taqdira. Para ulama menafsirkan makna qaddaruha taqdira, maknanya setiap, saya lupa nak baca terjemahannya. Keadaannya laksana kaca, sedangkan ia perak. Masa dia pakai nikmat tu, benda tu jadi berlian seakan kaca. Walhal, hakikatnya dia perak. Kemudian kata Allah, pelayan-pelayan syurga itu menentukan kadar isinya. Maknanya kadar minuman yang patut penuh di dalam gelas, kadar makanan yang patut penuh dan mencukupi di dalam bekas. Jika mereka ada melakukan sebarang dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak ada jalan untuk menggugurkan dosa-dosa itu, melainkan dengan jalan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka gantiannya dengan kenikmatan amal ibadah. Atas amal ibadah itulah Allah Ta'ala sempurnakan kepada mereka nikmat atas nikmat, daripada nikmat perak kepada nikmat kaca dan berlian. Kemudian Allah jadikan bagi mereka pelayan-pelayan yang sentiasa mengisi bekas makanan dan bekas minuman mereka dengan makanan dan minuman yang secukupnya. Yang secukupnya seperti mana yang dikehendaki dan diinginkan oleh ahli syurga itu sendiri. So kat sini saya boleh rumuskan ada 3 nikmat yang utama. Pertama, Allah jadikan nikmat yang berganda-ganda
kepada ahli syurga, atau nikmat yang berubah-ubah, atau nikmat yang bertambah-tambah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kata para ulama tafsir pada ayat 16 ini, iaitu nikmat di mana sentiasa tersiap sedia. Maknanya nikmat itu sentiasa sedia. Bila saja yang ahli syurga inginkan, maka nikmat itu akan dihadirkan dan akan disiapkan. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-16 ini, iaitu nikmat kepuasan. Nikmat kepuasan dan nikmat keredaan ahli syurga dengan kecukupan dan juga dengan segala nikmat yang telah disediakan kepada mereka itu tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu berkurang-kurangan. Contoh, kalau kita pergi makan kat restoran, kita order nasi. Kadang-kadang dia bagi nasi sikit je. Harga mahal. Dulu mangkuk besar. Sekarang ni dia bagi mangkuk kecil punya. Kita makan tak kenyang. Kita terpaksa order dessert ke apa ke untuk mengenyangkan. Tapi ada pula kadang-kadang dia bagi nasi banyak sangat. Pinggan yang sebesar-besarnya. Kita makan tak habis. Lebih daripada kadar kemampuan kita. Sebab kita kena ingat, bagi setiap manusia ni, kemampuan nafsunya, keinginan nafsunya adalah berbeza di antara satu dengan yang lain. Ya, ada orang dia selera dia lebih, ada orang selera dia kurang, ada orang kekuatan selera makan dia lebih, ada orang selera makan dia kurang. Dan begitu juga dalam hal-hal urusan yang lain. Tetapi nak kata ajaib ini nikmat syurga yang ketiga ni, nikmat itu akan dihidangkan pada mereka oleh para pelayan syurga dengan secukupnya. Maknanya diletakkan kadar tu, bila mereka makan, ahli syurga makan saja, dia tak rasa berlebihan, membazir, dia tak juga merasa sampai terlalu sedikit, sampai tak mengenyangkan mereka. Tapi dia almost perfect. Maknanya sangat sempurna bagi setiap nikmat yang sedang dikecapi oleh ahli-ahli syurga itu melalui pelayan-pelayan. Baik. Sekarang ni kita tengok tadaburnya. Baik, ada dua tadabur yang boleh kita ambil dekat sini. Yang pertama, sifat nikmat syurga yang sentiasa bertambah-tambah dan berubah-ubah keadaan dan sifat keindahan dan kecantikannya. Kata berdasarkan tafsiran para ulama tafsir tadi, berdasarkan tafsiran para ulama tafsir tadi, boleh kita fahami di sini, nikmat syurga ini pertama sentiasa bertambah. Bila kita kecapi satu nikmat, esok kita kecapi nikmat yang lain, kita akan dapat rasa kelazatannya bertambah, kecantikannya bertambah, perhiasannya bertambah. Macam tu. Macam sebelum ni kan, Allah cerita bekas makanan mereka daripada perak. Okay, bila diletak hari ni bekas perak, esok pun perak juga. Tapi peraknya lagi cantik daripada semalam. Bertambah. Lusa lagi cantik daripada sebelumnya. Kemudiannya lagi cantik daripada sebelumnya. Dan dia tidak ada pengakhiran. Seolah-olah macam kita pergi kat satu hotel, dihidangkan kita satu hidangan, kita tengok pinggan cantik, garfu, sudu dia cantik, makanan hias dengan cantik. Esok kita datang pula, dia bagi pinggan yang lagi cantik, makanan yang dihias lagi cantik. Agak-agaknya kerja kita asyik makan je lah. Ya? Disebabkan setiap hari kelazatannya bertambah, kecantikannya bertambah, aromanya bertambah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, berubah. Bertambah dalam konteks berubah lah. Maksudnya bertambah tu daripada satu hari kepada satu hari,
dia bertambah, dalam masa bersama dia berubah. Dia berubah sifatnya, dia berubah fizikalnya. Mungkin semalam kita makan saiznya begini, esok kita makan dia berubah, buah yang sama tapi saiznya dah berubah jadi lagi besar, rasanya juga sudah berubah. Itu adalah nilai kenikmatan yang ada dalam syurga. Kecantikan dan keindahannya juga akan berubah. Seolah-olah macam ni lah kalau kita nak faham. Kita keluar rumah, pergi berjalan ke mana-mana, kita balik rumah, kita tengok rumah kita sebelum kita pergi dengan setelah kita balik lagi cantik daripada sebelum kita keluar. Sampai kita balik, betul ke rumah kita ni lagi indah, lagi cantik. Sebab tu disebutkan oleh ulama tafsir, dan di situ dia ambil pengajarannya, iaitu nikmat dalam syurga ni nikmat yang berubah mengikut keadaan dan sifatnya. Dua benda yang akan berubah. Keadaan, maknanya keadaan suasana dalam syurga juga akan sentiasa berubah. Sekejap, kan kita kalau pernah pergi ke negara-negara yang banyak musim kan, macam ada four season kan, kadang-kadang kita tengok musim sejuk. Tapi kalau musim sejuk je sepanjang tahun, kita pun boring kan. Allah datangkan musim bunga. Kalau musim bunga je sepanjang tahun pun kita boring. Allah datangkan musim luruh. Kemudian takut kita boring, Allah datangkan musim sama. Ada di dunia ada 4 season je. Kat dalam syurga, bila sebut keadaan, bila ulama tafsir, maknanya keadaan dia berubah. Maknanya suasana, iklim, keadaan sekeliling akan berubah temanya daripada satu masa ke satu masa. Macam kita pakai handphone lah. Kita pakai handphone kadang-kadang kita punya tema dekat skrin paparan handphone tu kita selalu tukar. Dalam profile picture kita pun kita selalu tukar tema dia. Kerana sifat manusia begitu. Mereka mudah bosan. Tapi Allah nak bagi tahu, dalam syurga ni, ahli syurga takkan bosan. Ahli syurga takkan boring. Kerana nikmatnya, temanya, suasananya, iklimnya sentiasa berubah-ubah mengikut mood. Mengikut emosi ahli syurga. Masya Allah. Hebat. Memang kat dunia tak dapat lah kita nikmat-nikmat macam ni. Yang kedua, Allah ubah sifat dia. Sifat ni fizikal dia. Rupa dia berubah, rasanya berubah, saiz dia berubah. Okey, yang kedua terakhir yang kita ambil, kesempurnaan kenikmatan dan kepuasan ahli syurga terhadap layanan di dalam syurga. Ayat ini juga menggambarkan pada kita, bukan sekadar Allah cerita tentang nikmat syurga yang bertambah, yang berubah, suasananya bertambah, fizikalnya berubah, fizikalnya bertambah, tapi Allah juga nak ceritakan dalam syurga ini, ahli syurga akan mendapat layanan yang paling kemuncak dan sempurna sehingga mereka merasai kepuasan layanan itu. Kita ni ibu-ibu sekalian, akak-akak sekalian, dalam hidup kita ni, siapa punya layanan yang kita tak pernah komplain? Suami kita layan ke? Isteri kita layan ke? Anak kita layan ke? Siapa saja yang bagi khidmat kat kita, mesti ada juga benda yang kita nak komen dia, yang kita nak kritik dia, atau kita nak tegur dia. Mesti ada. Tak kiralah macam mana sekalipun, mesti ada benda yang kita akan komen. Apatah lagi kalau kita duduk di perhotelan, duduk di restoran yang hebat-hebat, kalau dia bagi servis yang tak bagus, memang biasa kat situ dia ada surat. Dia ada kertas untuk kita letakkan rating. Sekarang ni kalau kita tengok dekat internet, dekat mana-mana, orang yang membuat khidmat servis ni, perkhidmatan layanan ni, dia akan letak rating kat situ. Kita akan letaklah 4 ke, 3 ke, very good ke, excellent ke. Bahkan kita tengok hotel-hotel pun, kalau kita nak book hotel, kita tengok review. Dekat review tu orang tulis 3 star, 4 star, 5 star, berapa range dia punya
kebagusan dia. Itulah yang Allah nak cerita tentang syurga. Bahkan lebih. Kalau dunia pun kita menilai kebagusan satu benda tu adalah bergantung pada layanan dia, maka di syurga Allah pun begitu. Allah nak bagi tahu bukan sekadar kamu dapat nikmat yang terbaik, tapi kamu akan mendapat layanan yang terbaik sehingga semua ahli syurga akan puas dan redha dan no complaint. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Dalam ayat yang lain, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Ahli syurga tu akan hidup di dalam syurga dalam keadaan kehidupan yang radiyah. Apa makna radiyah? Ulama tafsir kata radiyah ni puas, redha, tak ada komplain, tak ada kritikan. Ini makna radiyah. Ya. Sebab tu boleh ulama membagikan ada 4 jenis layanan dalam syurga. Yang pertama, tidak berlebihan. Qaddaruha taqdira. Kita nak rasa banyak ni dah bagi. Kita rasa nak banyak lagi, banyak tu Allah bagi. Berapa banyak kita nak, berapa banyak tu lah akan diberikan. Kalau kita rasa banyak sangat kita nak kurang, banyak tu lah yang kita akan diberikan. Kalau kita nak tukar pula, dapat lagi mengikut apa yang kita nak. Dia tak macam dunia ni. Dunia ni kadang-kadang kita assume nak macam ni, tapi kita dapat kurang daripada itu. Kadang-kadang kita assume banyak ni, sikit ni, tapi kita dapat lebih daripada itu. Tapi syurga tidak. Syurga kita akan dapat rasa kepuasan itu dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang kita nak. Dia tak berlebihan, dia tak berkurangan. Dia seimbang, bukan sederhana, saya tersilap. Dia seimbang, bukan sederhana, seimbang. Yang kedua, redha dan puas. Layanan dalam syurga ni semua akan diredai, semua akan merasa kepuasan. Nombor 3, kecukupan. Dunia kita ambil sikit tak cukup, ambil banyak tak cukup. Tapi dalam syurga, kita ambil sikit pun kita dah cukup seolah-olah banyak. Kalau kita ambil banyak pun, banyak itu pun akan mencukupi. Dia tidaklah sampai berlebih-lebihan, sampai ada nikmat yang kita tak pakai. Yang maknanya itulah kehebatan syurga. Dan yang keempat adalah kesibukan. Layanan dalam syurga ni adalah layanan yang sangat busy. Bukan busy yang bagi kita stres macam kita tengok layanan orang yang kelam-kelabut, kelam-kelibut dan sebagainya. Yang Allah kata fi syughulin inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Maknanya mereka akan sentiasa disibukkan dengan layanan. Maknanya bukannya ahli syurga tu sibuk, bukannya pelayan tu tak cukup tangan sampai dia sibuk lari ke sini. Tak. Maknanya kesibukan kat sini, kata para ulama, ahli syurga itu disibukkan dengan layanan yang diberikan oleh para pelayan syurga. Inilah kehebatan nikmat syurga yang Allah ceritakan pada ayat yang ke-16 ini. Baik, wallahu taala alam. Sekadar itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf terlebih masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.